إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شنو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين يدعون يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Orang-orang yang mereka seru itu mencari jalan kepada Tuhan mereka, mana yang paling hampir, dan mengharapkan rahmatnya dan takut kepada siksaannya. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu adalah ditakuti. Huraian daripada ayat ini, orang-orang yang mereka seru itu, iaitu yang mereka sembah daripada berhala-berhala yang tidak bernyawa. Mereka sendiri mencari jalan untuk mendampingkan diri mereka kepada Ta'ala sehingga dapat mencapai martabat yang paling tinggi. Mengikut Abdullah ibn Abbas, seorang ulama tafsir yang terulung di kalangan sahabat, dikenali dengan Ibnu Abbas, mereka yang dimaksudkan di sini ialah Nabi Isa alaihissalam dan Siti Maryam, Uzair, malaikah, dan matahari dan bulan dan bintang. Ada mereka yang menyembah manusia yang pangkatnya Nabi, itu Nabi Isa alaihissalam, dan Siti Maryam yang dianggap ia adalah anak dan isteri Tuhan, dan Uzair, dan di kalangan malaikat ada juga yang disembah, dan matahari, bulan dan bintang, yang masing-masing ada yang memujanya sebagai Tuhan. Dan kata Abdullah ibnu Mas'ud pula, ayat ini diturunkan untuk ditujukan kepada orang-orang Arab yang mana mereka telah menyembah kepada sekumpulan bangsa jin. Lalu kumpulan bangsa jin ini dengan tidak mereka ketahui telah memeluk Islam. Dua golongan dipanggil sakalain, dua yang memberatkan akan muka bumi. Itulah al-ins wal jin, manusia dan juga jin. Dan dia merupakan makhluk yang mempunyai taklif syar'i, mempunyai taklif syarak. Cuma jin dia berbeza, dia keluar daripada ibu dia terus dia mukallaf, itu beza dengan kita maknanya sampai umur. Lalu kumpulan bangsa jin ini dengan tidak mereka ketahui telah masuk Islam, tetapi mereka terus juga menyembah kepada jin tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela perbuatan mereka, menurunkan ayat itulah, dan Allah Ta'ala menyatakan ayyuhum akrab, mana yang paling hampir, yakni perhatikanlah di antara yang menyembah dan yang disembah itu, siapa yang paling hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga mereka mencari jalan untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, cara dengan beramal saleh dan menambah amal kebajikan mereka dan melipat gandakan ketaatan mereka itu. Qala Allah Ta'ala wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah, dan mengharapkan rahmatnya dan takut kepada siksaannya. Yakni maksudnya mereka mengharapkan rahmat dan belas kasihan daripada Allah Ta'ala dengan ketaatan mereka, dan takut kepada azab Allah Ta'ala dengan meninggalkan perbuatan yang menyalahi perintahnya.
inna azaba rabbika kana mahzura, sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa taala atau azab Tuhan itu adalah ditakuti. Yani memanglah siksaan Tuhan itu patut digeruni dan ditakuti, sama ada oleh para malaikat, para nabi, lebih lagi daripada hamba Allah Ta'ala yang lain. Sedangkan malaikat makhluk la ya'suna ma amarahum, yang tidak pernah derhaka kepada Allah Ta'ala, pun makna takut dengan siksaan azab besar. Apatah lagi manusia biasa yang tidak sunyi daripada kesilapan mana. Jadi Allah Ta'ala menceritakan ada di kalangan mereka yang mengambil sembahan tidak kena pada tempatnya, walaupun yang disembah itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, nabi, para malaikat dan orang saleh. Sebab penyembahan mereka tidak kena pada tempatnya. Sebab penyembahan mesti daripada makhluk kepada Khalik, daripada adna ilal a'la, daripada yang bawah taraf dia ialah hamba ataupun insan yang wujud dia adalah muqayyad, bergantung dengan Allah. Yang disembah ialah wujudul mutlak, mana wujud yang sebenar-benarnya. Maka oleh kerana itu ada di kalangan mereka ini yang disebutkan dalam ayat bahawasanya ulaikal ladzina yad'una, mereka yang memohon, meminta, wa yabghuna ila rabbihim wasilah, dan mereka mengharapkan mencari satu wasilah, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala melalui wasilah yang tersebut. Jadi maknanya ada mereka yang menyekutukan Tuhan dengan berbagai cara. Ada dengan berhala yang tidak bernyawa, ada dengan penciptaan malaikat, ya, makhluk yang dekat dengan Tuhan dan para nabi. Walhasil penyembahan selain Allah Ta'ala adalah satu kesilapan yang besar dan merupakan satu kezaliman yang amat besar. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Tuhan itu syirik, makna zalim yang amat besar. Qala Allah Ta'ala wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumal qiyamah aw mu'azzibuha azaban syadida kana zalika fil kitabi mastura. Seterusnya Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat 58 daripada surah Al-Isra' ini, tidak ada sebuah negeri melainkan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami seksa dengan seksaan yang amat keras. Adalah yang demikian itu di dalam kitab telah pun tertulis. Huraian dia sini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya tiap-tiap sebuah negeri apabila penduduknya melakukan kezaliman yang berupa maksiat dan perbuatan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksiat umum, adapun kufur itu khusus. Mana tiap-tiap kufur adalah maksiat, dan tiap-tiap maksiat tidak semestinya kufur. Bahkan ada maksiat dalam bentuk-bentuk yang lain. Walhasil maksiat itu umum, dan kufur merupakan maksiat yang terbesar, sebab mereka mengingkarkan akan Allah Subhanahu wa taala. Segi ketuhanan Tuhan, mereka mencabar dengan mengadakan keyakinan mereka terhadap yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis Nabi kata, an-nas bi naba'in azim, manusia dalam satu jenayah paling besar dengan Tuhan. Akhluqu wa arzuku, aku jadikan akan dia dan aku memberi rezeki akan dia. Tuhan jadikan dia menumpang atas muka bumi Tuhan, dan Tuhan beri pula dia rezeki yang tidak terhingga. Tiba-tiba wayuk badu ghairi, dia sembah yang lain daripada aku. Itu dipanggil satu daripada jenayah paling besar dengan Allah Ta'ala, sebab dia menafikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, iaitu di antaranya tidak boleh disekutukan. Penyengutuan terhadap ketuhanan Allah bermakna mereka menolak akan tauhid yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Maka mencabar ketuhanan Tuhan ini satu zalim, jenayah yang paling besar yang dilakukan oleh golongan musyrik, mana orang yang menyengutukan Allah Ta'ala dengan yang lain.
Ataupun Allah Ta'ala menimpakan siksaan dengan mendatangkan berbagai-bagai bencana dan malapetaka yang besar, sehingga banyak penduduk negeri itu yang tewas dan menderita apabila datangkan azab bala yang cukup dahsyat. Berpunca daripada apa? Tindakan manusia. Zaharal fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lahirnya kemusnahan, kerosakan berpunca dari tangan-tangan manusia. Apa makna tangan manusia? Ay birtikabil ma'asi, dengan mengerjakan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, apabila telah banyak berlaku perbuatan zina, ya, berlambak-lambak manusia dah jadi macam hayawan, dan riba, satu sistem kezaliman, iaitu penindasan daripada orang atas yang mempunyai kekayaan kepada golongan bawahan yang mengalami kesusahan, maka mereka adakan satu sistem yang halus dalam bentuk penekanan. Apa dia? Ia telah memberi pinjaman, kemudian dia menarik keuntungan, ya, orang panggil apa, 10%, 20%, macam-macam interest. Kullu qardin yajlibu manfa'an fahuwa riban. Tiap-tiap pinjaman yang menarik akan manfaat itu dipanggil riba. Riba banyak, ada riba fadli, ada riba nasak, ada riba iyadi, macam-macam riba ada itu. Dan semua unsur riba ini mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai wa katibah. Allah Ta'ala melaknat akilar riba, pemakan riba. Dia pun jawab, kami tak makan, kami beli tayar kereta je. Macam kami beli selipal, tak makan. Maka dalam tafsir hadis ni, kalau kita buka dalam kitab syarah bagi hadis ni, akila bermakna akhizah. La'anallahu akila riba, melaknat Allah akan pemakan riba. Apa makna makan sini? Ai akhizah, yang mengambil walaupun dia tak makan, yang diambil untuk kepentingan gunaan dia tak makan. Ayat kata makan, saya tak makan ni dia, kan? Sama je tu. Wa mukilai, dan wakil, ya, dalam pengurusan sistem riba. Wa syahidai, dua saksi dia. Wa katibah, dan penulis kerani dia. 4 golongan ni bungkus, ya, bungkus dilaknat oleh Allah SWT. Sebab sistem ni menekan, ya, orang susah, tiba-tiba dibagi pinjaman, kemudian kenakan tax. So 20%, 30%, macam-macam. Itu dipanggil apa? Riba. Riba fadli. Iaitulah riba secara apa? Menuntut lebih, beri kemudian tarik belakang beberapa persen. Dan keuntungan ini, manfaat yang dimasukkan, yajlibu manfaat, bukan sekadar wang ringgit. Kita beri seorang tadi nak hutang, saya minta hutang saya 1,000, boleh, kau tebaskan pakcik punya kebun. Ya, ada sikit tak banyak, setengah ekar gitu. Kau beri tebas sikit, bukan pakcik bagi hutang, tu riba kan je. Ya, nak hutang yang akan bagi, tolong angkatkan baju lah, sama dan tiap-tiap benda yang menarik manfaat. Tak kira manfaat bukan duit, apa saja bentuk manfaat, maka dia panggil riba. Kullu qardin yajlibu manfaat fahuwa riba. Tiap-tiap kerat pinjaman yang menarik akan manfaat, maka itu dipanggil riba. Maka riba ni sangat-sangat keji dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya tiap-tiap sebuah negeri dan penduduknya melakukan kezaliman berupa maksiat dan perbuatan kufur kepada Ta'ala, maka tiada dapat tidak negeri itu akan dibinasakan sebelum kedatangan hari kiamat. Ataupun Allah Ta'ala menimpakan siksaan yang mendatangkan berbagai-bagai bencana dan malapetaka yang besar, sehingga banyak penduduk negeri itu yang tewas, ya, dan menderita kena bala tersebut. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila telah banyak berlakunya perbuatan zina dan riba di kalangan penduduk sebuah negeri, maka Allah akan menghukum dengan membinasakan mereka, sebagaimana umat yang telah lalu dipaparkan banyak dalam Al-Quran Karim. Ada yang diangkat muka bumi, dia hempas ke bawah, ada dibenam, macam-macam jenis yang Tuhan letakkan azab, tindakan ke atas
Satu kezaliman besar dia dengan Tuhan. Kemudian Allah telah melakukan sedemikian disebabkan dosa-dosa, ya, dan kesalahan-kesalahan yang telah mereka kerjakan. Hal seperti ini ada dijelaskan oleh umat-umat yang telah terdahulu. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa ma zalamnakum walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa ma zalamnahum, dan tidaklah kami menzalimi akan mereka, walakin tetapi kanu anfusuhum yazlimun, tapi adalah, ya, mereka itu terhadap diri mereka sendiri mereka melakukan kezaliman, maka Tuhan balas. Maksudnya kami tidak menginyaya, tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menginyaya diri mereka. Dan antara penginyayaan yang paling besar, mereka berakidah dengan akidah yang tidak betul, dengan makna mereka menyekutu dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya paling besar, menyebabkan Tuhan dikekal dalam neraka selama-lamanya. Begitu juga firman Allah dan surah, ya, pada ayat 8 surah Talaq, wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbina wa rusulihi fahasabnahum hisaban syadidah wa azabnaha azaban nukra. Wa ka'ayyim min qaryah, dan berapa banyak, ya, karya-karya, mana sudah negeri-negeri dan juga penduduknya, yang mana mereka menderhakai perintah Allah SWT dan Rasulnya, ya, lalu kami perkirakan dianya dengan perkiraan yang keras. Tuhan menguruskan mereka dengan azabnya, dan kami menyeksa dengan siksaan yang mengerikan. Itu azaban nukrah, azab yang sangat dahsyat. Ya, kita tengok umat dulu macam-macam, kita benam, tenggelam kan, Allah, ada ubah jadi muka binatang yang hina. Kemudian Allah Ta'ala menyeru pula dalam firman ini, ialah kana zalika fil kitabi mastura, dan adalah demikian itu dalam kitab yang tertulis. Maksudnya apa? Yakni keputusan yang disebutkan itu sudah pun tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, ya, dah ada siap dah. Kalau kita kerja, Tuhan punya pelanjangan lagi dahsyat, dah siap semua. Kemudian dia berlaku seperingkat demi seperingkat, dan tidak ada yang tercecer dalam pentaksisan iradat Tuhan, daripada besar sampai sekecil-kecil perkara, yang menunjukkan keasaan pentadbiran. Atau telah sedia ada di dalam pengetahuan Allah, ya, dah ada dalam inkisyafil ilmi, nyata dalam ilmu Tuhan perkara yang tersebut. Cuma tunggu masa berlaku satu peringkat ke satu peringkat. Kemudian dalam hubungan ini At-Tirmizi telah mengeluarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit, dan katanya, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub faqala ma aktubu qala ya uktubil al-muqaddar wa ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya makhluk yang mula-mula sekali dijadikan oleh Ta'ala ialah qalam. Ini tidak bertentangan dengan makna kata boleh dijadikan ialah nur Rasulullah SAW, dan nur tu boleh jadi daripada qalam dia. Tuhan jadikan, lalu bertitah kepadanya, tulis. Ya, Ta'ala kata uktub, ya, qala uktubil ma muqaddar, tulis barang yang sudah ditakdirkan. Kemudian, dan apa saja yang berlaku hingga kepada hari kiamat, mana semua telah tercatat sebelum ada kita lagi dah siap, ya. Itu di antara perkara-perkara yang perlu sentiasa kita mulahazahkan. Betapa hebatnya kuasa besar Allah Ta'ala, pentaksisan iradah dia yang sangat dahsyat. Tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada taksis penentuan iradat di azal. Dan begitu juga, ya, pentaksiran, ya, Tuhan mengeluarkan, menciptakan satu yang telah ditaksis dan telah ada siap dalam ilmu Tuhan segala-galanya. Dalam kebesaran, ya, keagungan ketuhanan Allah yang maha dahsyat. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun wa atayna samudan naqah
mubsiratan fazalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Seterusnya dalam menyatakan tidak ada yang menghalang kami, ma mana ana, tidak siapa yang boleh sekat ya kuasa besar Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Apa dia? Untuk mengirimkan keterangan-keterangan, melainkan kerana keterangan-keterangan itu telah didustakan oleh orang-orang yang pertama dahulu. Ya, keterangan-keterangan ayat-ayat Allah, penjelasan dia mereka dustakan, maka golongan ini besok akan dilambung dalam api neraka yang sangat dahsyat. Setiap kali mereka nak keluar balik, kalau bahasa kita terkajang balik maknanya. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu adzaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Sudah jadah baca kan. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka penghuni neraka nak keluar, tak tahan panas. Ya, u'idu fiha, lalu dikembalikan, mana diterkajang kembali kalau bahasa kita lain. Dihumban mereka ke dalam neraka. Kemudian mereka ditempelak, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sila rasakan azab yang mana kamu dulu mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, Rasul bawa keterangan mengenali Tuhan didustakan, dibawanya. Ya, batu-batu dipahat diberi sembah. Perkhabaran-perkhabaran yang dia sampaikan mereka dustakan, bohong, tak ada, mana ada. Kiamat tunggu, tak ada pun itu. Macam-macam. Dia buat makna satu istihza, dia mempermain. Turun azab Allah, habis semua. Allah. Dan kami berikan kepada Samud unta betina menjadi satu bukti yang terang. Jadi minta mana kenabian kamu, keluarkan unta daripada batu. Kalau tuan tembelah batu. Ni bukan warak nyensing mata kaji sing ni. Ya, ini terbelah batu-batu, pam, keluar unta. Maka giliran berlaku satu hari, telaga tu diminum oleh penduduk negeri tu. Besok tukar pula unta sedut, satu telaga dia sedut. Tapi mereka perah. Gantian dia perah. Unta sedut, dia perah titik unta, dia keluar susu untuk makanan mereka. Tiba-tiba ayat yang besar tanda kebesaran Allah Ta'ala dan mukjizat Nabi. Apa jadi? Dia bunuh kawan. Dia bunuhnya unta tu. Semua cari pasal mungkin. Dia suruh jaga, diminta, dia dah beri, Allah Ta'ala suruh jaga. Orang pada khianat, dia bunuh naqatullah, naqah Tuhan, maknanya unta itu. Tunggu habis azab pun turun, habis sepai dia kena habis. Allah. Wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun. Tiada ada yang menghalang, mana'ah, siapa boleh menyekat untuk mengirimkan keterangan, melainkan kerana keterangan-keterangan itu telah didustakan oleh orang-orang yang pertama dahulu. Jadi maknanya apa? Ayat-ayat Tuhan ni kalau kita baca orang dustakan, dulu dah berlaku dah. Maknanya sebagai peringatan dan tasliyah kepada kita. Kalau kita bawa maknanya agama Allah, tiba-tiba dinistakan, dia kata kita buka Quran sebagai obat. Bukan kita seorang, Nabi dulu lagi dahsyat, padahal mereka Nabi Rasul lagi hebat martabat dia. Tuhan uji sedemikian, apatah lagi kita kan. Dan tiada yang menghalang kami untuk mengirimkan keterangan, melainkan kerana keterangan-keterangan itu telah didustakan oleh orang-orang yang pertama dahulu. Huraian di antara sebab-sebab mengapa ayat ini diturunkan ialah kerana orang-orang musyrik, mana orang yang menyekutukan akan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Makkah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau mendakwakan bahwasanya ada banyak nabi di antara dapat menguasai angin dan yang menghidupkan orang mati. Ada Nabi yang hidup mati, Nabi Isa AS dah mati dalam kubur, dia doa bangun balik. Yang menghidupkan hakikat Allah Ta'ala sebab doa dia. Kemudian kalau engkau teringin supaya
kami beriman dan membenarkan kenabianmu. Maka cobalah engkau berdoa pada Tuhanmu, minta dia supaya menjadikan bukit Safa itu emas untuk kami. Wah, siang dah di mana? Belum iman, belum masuk, belum beriman dah tak nak satu bukit Safa tu penuh dengan emas. Rasulullah bukan bukit Safa, bukit Uhud. Dan bukit Uhud tu tawar kepada Nabi nak bertukar. Dia menjelma dengan izin Allah menjadi emas untuk diberikan kegunaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tolak semua tu, kau bukan diutus untuk benda tu. Dan kalau Nabi nak lebih banyak pada tu lagi. Itulah makna gaya-gaya tawaran. Dah puas dia tekan tak boleh, boleh tawar pula. Dia macam-macam tawaran. Allah. Kemudian engkau mendakwakan bahawasanya ada beberapa banyak Nabi, di antaranya dapat menguasai angin, Nabi Sulaiman AS, ya, yang menghidupkan orang mati, dan antara Nabi Isa. Ya, kalau engkau terima, kau teringin supaya kami beriman dan memberikan kenabianmu, ya, maka cobalah engkau berdoa kepada Tuhan, minta dengan Tuhan pula, ya. Dia supaya apa? Menjadikan bukit Safa itu emas untuk kami. Beriman tidak nak segi bukit emas besar di bukit. Bukit Safa jangan nak layan, dan pada menurunkan ayat. Baik, Islam bukan diajar dengan cara berasuah begitu tadi. Dia nak kita terima dengan betul keikhlasan. Kalau dia masuk Islam tidak ikhlas masuk, tapi masuk secara nifak, macam-macam hal dalam. Dia buat kacau di dalam, sebab dia munafik kan. Dia nak tak betul-betul cantik. Jadi maksud ayat inilah seperti berikut, bahawa Rasulullah SAW seandainya berkendak memperlihatkan keterangan yang berupa mukjizat macam-macam, bulan terbelah, syaqqal qamaru bi isyaratihi, terbelah bulan dengan isyarat baginda SAW, terbelah. Jadi Islam Mi'raj apa jadi tengok kan, cerita saban tahun. Dia tanya Nabi, apa yang kau nampak tengah jalan? Habis kan? Nabi kata, tolong kau kadah air tumpah, kau ambil air tu minum. Nabi tanya orang yang balik, semua nampak kadah yang bekas tu terbuat kau minum. Memang ada maknanya, jelaslah macam-macam lagi. Tapi apa dia bila jam je, dia sandar tak boleh jawab. Dia kata apa? Antas sahir, engkau ni tukang sihir imaman. Itu jaga. Perangai ni dibawa oleh orang mutaakhir, orang akhir, dalam mengelak dan beralasan dengan alasan yang tak kukuh. Bila dia berhujah je, dah tak lagi, boom, tereka. Dia buat isu, kata antas sahir, engkau ni sihir. Dia digembar-gemburkan. Semua sebenarnya sihir. Dia tahu Nabi bukan main sihir, dan sebab tu dia boleh menipu dalam setengah masa, dia tak boleh menipu dalam semua masa. Akhirnya Quran dedahkan PL perangai mereka yang jahat. Allah minta mukjizat pada orang-orang yang minta supaya diperlihatkan. Tidak ada yang menghalang untuk berbuat demikian, tetapi kemudian apabila telah dikirimkannya dan diperlihatkannya, mereka tidak mahu percaya bahawa keterangan atau mukjizat itu adalah tanda kekuasaan Allah dan bukti kekeasaannya dan juga kenabian Rasul. Tapi dah ada tunjuk, tak nak pula, ya. Perangai hudu betul, terang dah, tak boleh jawab apa kan. Tak beriman kot. Yang tak beriman lah, yang lebih iman kisah dulu macam-macam itu. Kemudian sebaliknya pula, mereka mendustakan apa? Yang mendustakan Allah Ta'ala, dan semakin kufur pula sememangnya mereka layak mendapat siksaan, sebagaimana yang telah biasa ditimpakan ke atas umat-umat yang terdahulu. Tetapi siksaan pada kali ini dan pada umat Nabi besar kita Muhammad SAW sekarang ini tidak akan dilakukan. Kerana apa? Allah Ta'ala tahu bahawa terdapat di kalangan orang-orang yang masih beriman dan yang akan beriman. Setidak-tidaknya anak cucu mereka akan menjadi orang-orang yang beriman, ya. Oleh sebab itu permintaan mereka semua memperlihatkan keterangan yang berupa mukjizat, umpamanya mentakdirkan bukit Safa itu menjadi emas itu,
Allah Ta'ala tidak memperkenankan, ya. Sebab Nabi ni kalau layan ni jadi perangai macam tu, nak lagi, dia nak kebenaran, dia nakkan maknanya apa, pertukaran, tawaran dia nak dilayan. Habis. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala tidak keberatan sedikit jua pun untuk memperlihatkan keterangan mukjizat dan bukti daripada Ta'ala kalau ada orang yang seperti orang-orang musyrik yang telah mencabar atau meminta, tetapi tidak ada gunanya diperlihatkan selagi orang-orang itu mendustakan. Itu dia lihat batu pejal tepung terbuka keluar unta. Lihat dengan mata kepala mereka, degil macam tu adalah hakikat mana tak dapat petunjuk. Wa may yudlil falaha, dialah capai tuan lagi sesat, tak ada orang boleh petunjuk dia. Baca je, takkan masuk kanan ke kiri. Disebabkan beberapa banyak sudah orang-orang yang di zaman dahulu telah meminta kemudian mendustakan, terutama Nabi Musa AS. Dia bukan 10 perkara. Latang bala pun darah, tak boleh minum darah. Atas tangan orang Islam pegang air tu tak ada darah, beri pada orang kafir, dia pegang tu berubah merah tu. Tak ada denda dia. Tu lepas sebelum minta merayu Nabi Musa tu, doa lah lepaskan balik. Bila lepas dia ulang balik bangai. Kena bala lagi, tuan lantarkan dafalik, katak lah penuh, tak boleh berjalan, katak penuh melaung ni. Jarat belalang makan habis tanaman mereka, satu biji tak tinggal, meraung mereka. Tapi bila dah lepas dia ulang balik perangai. Itulah kejahatan mereka di zaman Rasul-Rasul yang silam. Mereka berdepan dengan suasana yang sangat dahsyat. Dia dustakan ayat Allah Ta'ala, bukan kalam kita. Maka Allah Ta'ala segerakan menimpa seksa ke atas mereka dengan tidak teragak-agak atau bertangguh-tangguh lagi. Atau di antara apa Allah Ta'ala gambarkan di sini. Tapi hebatnya bila Allah Ta'ala kemurkaan dia dia jelas atau ditajadikan, maka dia akan bala yang amat besar. Kemudian wa ataina samu dan naqah mubsiratan fazalamu biha ila akhir ayat. Sadaqallahu nazim.